Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقني الصدق في القول والإخلاص في العمل وبعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana diizinkan kita duduk bersama-sama berhimpun dalam solat maghrib berjemaah. Kemudian kita duduk sebentar di dalam majlis ilmu yang bagi membincangkan, iaitu kitab Al-Azkar Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Ashraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, saya terus kepada pembacaan kita. Tak seorang ada kita mesti lupa kita. Saya terdiam dia berhenti ke mana. Masih lagi dalam mukadimah. Surah apa? Masih dalam mukadimah. Ya. Okey. Setahu saya berhenti kat sini lah. Kat mukadimah. Surah 17. Cuba baca sikit. Mukadimah kan? Tiba lompat ke surah 17 tiga kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allim rahimahullah ta'ala. Qala al-imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi bibarakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang di dalam kitabnya Al-Azkar, iaitu dalam bab muqaddimah lagi. Kita belum habis ni bab muqaddimah ni tuan. Muqaddimah dia ada 2 helai setengah, lebih kurang ni tuan-tuan. Hari ni second last kuliah. Bulan depan ada lagi satu kuliah, lepas tu cuti tuan-tuan. Cuti bukan apa, cuti masuk bulan Ramadan dah. Bulan Ramadan tak ada kuliah, tazkirah kan? Dah. Baru buka kitab dah cuti je lah, macam mana ni? Baru buka kitab dah cuti lah. Jadi kita baca laju sikit. Dia kata apa? Aku memujinya dengan pujian tertinggi atas segala nikmatnya. Aku memohon tambahan kurnia dan anugerahnya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah yang Maha Agung, yang Maha Esa, Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Aku bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya, orang pilihan, kekasih dan kecintaannya, makhluk yang paling utama, orang yang paling mulia di antara bangsa manusia semuanya. Semoga selawat dan salam serta dicurahkan ke atas baginda, semua nabi, seluruh keluarga baginda dan semua orang yang saleh. Baik. Menceritakan tentang, iaitu muqaddimahnya, pemohon tambahan kurnia dan anugerah. Menambahkan anugerahnya, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bila nak menuliskan kitab ini dah, bukan kitab ni saja, mana-mana kitab,
Yang disyarahkan kepada dia adalah Al-Imam syarah hadis Imam Muslim. Ada. Dia nak mensyarahkan hadis Imam Muslim tersebut, dia solat sunat 2 rakaat. Ada. Dia solat sunat 2 rakaat sehingga dalam keadaan dia berada di dalam keadaan dia wudu. Ada. Setiap kali dia tulis kitabnya, dan dia tak pernah putus daripada wudunya. Ada. Itu keberkatan yang Allah berikan kepada dia, sehinggalah kita menyebut-nyebutnya, sedangkan dia telah wafat pada 900 tahun yang lalu. 800 tahun yang lalu. Bila mana kita ni mati, tuan-tuan, bila mana kita mati, kita belum tentu lagi 100 tahun akan datang orang sebut nama itu. Tetapi kehebatan ulama, iaitu yang ada padanya kerahmatan, keberkatan, ada pun manfaat baginya ilmu itu, maka tersebutlah iaitu segala ulama-ulama tersebut, tuan-tuan, menjadi sebutan sehingga ke sekarang ni, tuan. Kita mati esok, tuan, orang tak panggil kita dah Haji Dola, orang tak panggil kita dah Haji Din, orang tak panggil dah kita Haji Soleh, orang panggil kita jenazah. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana Imam Nawawi rahimahullah taala menulis kitab itu, sehingga satu hari dia termimpi, sehingga sehari itu dia tertidur, lalu dia bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat tuan-tuan, tengah boleh. Dia tengah boleh tu tertidur tu menyebabkan dia mimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Simu ala barakillah. Silakan terus dengan moga-moga Allah berkati kamu. Baiklah, kebiasaannya pada iaitu pada mukadimah mana-mana kitab, tuan-tuan, iaitu baik daripada kitab Al-Imam Ghazali, baik kitab Imam Nawawi, baik siapa-siapa tuan-tuan, Imam Syafi'i rahimahullah taala, memang dia isikan iaitu segala puji bagi Allah. Puji bagi Allah tu ada pujian untuk hak Allah Ta'ala. Bukan dia nak tulis ni kerana dia nak pujian, tak, tapi puji hak Allah Ta'ala. Ada. Itu sebab kita sebut dengan Alhamdulillah, belum bermakna kita bersyukur. Ada. Kita sebut walaupun Alhamdulillah, belum kita tentu lagi kita syukur. Ada. Alhamdulillah rezeki Allah beri kepada kita, kan. Ada. Alhamdulillah Allah nak beri rezeki kepada kita. Kita sebut tu Alhamdulillah tu. Bagaimana kita nak mengucapkan kata syukur? Iaitu kita mentaati segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah. Itu kata kita bersyukur. Itu sebab di dalam surah Al-Ibrahim kata firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Ada semua itu ayat itu mutawatir. Ayat ke-7 itu ayat menceritakan kalau kamu bersyukur, kalaupun rasa bersyukur akan nikmat yang aku berikan, akan aku tambah kesyukuran, akan tambah kenikmatan. Iaitu kita ambil daripada syukur itu. Dan syukur itu kita mentaati segala perintah Allah. Bahkan bila kita dah taati perintah Allah, kita meninggalkan segala larangan Allah itu, maka Allah akan tambahkan nikmat pada waktu bila? Bukan waktu sekarang, waktu akhirat esok. Kalaulah kita ni kufur akan nikmat Allah Ta'ala, Allah bagi nikmat, kita kufur. Kufur dengan apa? Kufur masa, nikmat iman, nikmat beri, nikmat yang Allah berikan kepada kita, segala nikmat. Kita kufur, ingat adab aku amat pedih. Allah tak cerita itu abad dunia, Allah cerita abad akhirat esok. Baik, selesai waktu. Maka di situ dia, tuan-tuan, cerita dia, aku naik saksi asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan patut disembah melainkan Allah. Ini kalimat tauhid. Dua kalimat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Situ daripada kalimat Arab, iaitu asyhadu an la ilaha illallah. Itu daripada kita terjemahan, iaitu aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan patut disembah selain pada Allah yang Maha Agung. Itu yang Maha Agung. Ada Al-Azim, yang Maha Agung, Maha Esa, mengesakan Allah Ta'ala. Kita tidak boleh menduakan Allah Ta'ala, kita kena mengesakan Allah Ta'ala. Tuhan yang bergantungkan segala sesuatu. Kita menggantungkan sesuatu, segala kita gantung tu bergantung harap dengan Allah Ta'ala. Baru-baru ni, tuan, saya bukan nak cerita bab politik. Kerana inilah orang Melayu dapat makan. Kerana inilah satu-satu badan
Ada kerana satu-satu badan ni lah ada orang Melayu boleh hidup aman. Salah tu dari segi akidah, pandangan akidah tu. Ada tuan-tuan siapa? Tuan-tuan faham lah. Tak faham baru faham. Ada. Maka di situ tuan-tuan kita bergantung harap tidak lain tidak bukan tuan-tuan, hanya Allah Taala. Tidak boleh bergantung harap selain daripada Allah Taala. Maka kita kalau bergantung harap selain daripada Allah Taala, maka kita menduakan Allah Taala, maka jatuh hukum syirik. Allahu Akbar. Syirik dosa yang paling besar. Dosa-dosa yang antara besar-besar dan dosa syirik. Maka di situ tuan-tuan saya ringkaskan iaitu ringkaskan syarah dia iaitu tentang syirik itu. Janganlah kita syirikkan, iaitu menduakan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia. Maha mulia tuan-tuan, maha sifat mulia tuan-tuan. Mulia daripada segala-gala menjadi mulia. Tidak ada mulia selain daripada Allah Taala. Semua kita sifat asma wa sifat. Kalau kita tuan-tuan bicara tentang Asmaul Husna, iaitu 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tak? Sifat al-mulia tu tuan-tuan, mulia hanya Allah Taala je. Maka saya kurang setuju. Ni kata saya kata. Saya kurang setuju bila ada duri yang maha mulia. Itu silap. Ya tak? Maha mulia tu hak Allah Taala. Walaupun hak siapa pun, walaupun siapa dia, raja, siapa-siapa, tidak ada hak yang kata maha mulia. Yang kata yang mulia boleh tahan dia. Mulia yang kata maha mulia tu kan. Maha mulia tu kan, kalau kita baca daripada Asmaul Husna, yang maha mulia Allah Taala. Kalau manusia pakai hak Allah Taala, maka ingat azab dia, azab neraka. Sebab sifat Tuhan tidak boleh ada orang manusia boleh pakai. Itu sebab tiada Tuhan melayak disembah melainkan Allah Taala. Jarang. Maha mulia Allah Taala, maha agung Allah Taala, maha esa Allah Taala. Maha mulia tak ada pada manusia. Itu. Baik, lagi maha bijaksana. Lagi maha bijaksana ni tuan-tuan, bijaklah. Mana yang paling bijak? Allah Taala. Kita ni sampai kita ni manusia ni ada satu tahap, sampai ilmu dia sampai ada satu tahap. Lebih daripada tu tuan-tuan, hak Allah Taala. Sebab kita macam kita lah, macam kita dengan komputer. Komputer dia ada tahap dia, memori dia. Dan kalau kita lebih, dia akan jadi hang. Bila dia jadi hang tuan-tuan, dia tak betul, dia rosak. Bila dia rosak tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dia melebihi al-alim, al-alimun. Kita bicara tentang al-alimun, tentang Allah Taala. Segala Allah Taala ini maha bijaksana, maha mengetahui. Allah firman di dalam ayat Quran, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Allah ni maha halus, maha tahu, maha mengetahui, maha halus. Allah nak bagi kuatkan lagi ayat tu. Ayat tu sebenarnya dah kuat dah. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Taala itu maha mengetahui segala-galanya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Iaitu Allah lebih maha halus, maha mengetahui segalanya orang tak tahu. Lebih pada tu tuan-tuan, kita serah kepada Allah Taala. Itu sebab tuan-tuan, ulama-ulama tuan-tuan, iaitu bila lebih daripada pengetahuannya, wallahu a'lam. Itu ringkasan. Nak ringkas tuan-tuan, nak cepat bagi habis mukadimah. Kalau lagi lama tuan-tuan, iaitu tentang cerita Maha Agung je, kuliah satu hari ni. Kalau nak cerita Maha Agung Al-Azim, Maha Agung Allah Ta'ala, pada hari ni. Jadi saya baca mukadimah ni, baca sajalah. Baik. Dan bersaksi aku, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasul. Kalau dalam kalimah Arab dia, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kalimah Arab dia. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba, bi abdi ataupun hamba. Contoh kalau kita bicara tentang dalam ayat Al-Isra, surah Al-Isra, ayat yang pertama Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul innahu huwas sami'ul alim. Untuk guru kita panggil alim. Innahu huwas sami'ul, aku bagi dia. Aku jawab.
saya bawa hadiah tuan. Ingat apa ke? Hari tu kata ustaz ni kata bawa ada hadiah, tak ada bawa hadiah pun, tak nampak pun. Ni betul-betul saya bawa ni. Ada 30 keping, saya nak bagi seorang satu kalau boleh jawab. Tak ada. Innahu was-sami'ul basir. Tak? Subhanalladzi, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Iaitu bermaksud Subhanalladzi, maha suci Allah Taala yang menggerakkan bi'abdihi, iaitu dengan hamba. Hamba dia ada sebagai siapa? Iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah letak di situ bi'abdihi? Kenapa Allah tak letak di situ bi Muhammadi? Sedangkan Allah menggerakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Ada hadis itu tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu aku utuskan daripada Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam min anfusikum, daripada kalangan kalian. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pun manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Cuma beza dia dengan kita adalah dia itu ada maksud. Dia ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dipelihara. Maksudnya apa? Dipelihara dosa yang sebelum dan selepas. Selesai. Maka dengan hamba dan rasul, orang yang pilihan, memang min anfusikum, orang yang dipilih daripada kalangan kalian itu. Orang yang dipilih daripada kalangan kalian itu, pilihan dan kekasih, iaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala, hubbul, ataupun dipanggilkan kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan kecintaannya makhluk yang paling utama. Tuan-tuan bayangkan, kita ni hidup atas dasar ihsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata cinta, kita kata umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tidak mendengar nasihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sama-sama sekarang ni orang ni suka menyesat-nyesat orang. Menyesat-nyesat orang bukan Allahu akbar wa na'udzubillah min zalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tarik umatnya supaya masuk dalam syurga. Yang ni ada separuh orang, separuh serta-serta manusia dipisesatkan orang, dikeluarkan daripada syurga atau pergi neraka. Ini bukan sifat Nabi. Ini sifat Nabi adalah sifat Nabi mengajak orang pergi ke syurga. Jangan kita sentiasa nak menghukum orang tanpa kita ada usul periksa. Selesai. Itu ringkasan tu kan? Ringkas tu. Kalau guru kita tuan baca mukadimah ni tuan, Allahu akbar. Bila-bila nak masuk isi ni tuan. Bila nak masuk isi. Tuan bayangkan kalau kitab terbalik ni tuan, agak-agak berapa lama nak habis? Kalau 11 kali. Takut kita habis dulu tuan. Bukan kita habis dulu, kita habis dulu. Kalau kita habis dulu jam. Baru-baru ni tuan, saya baru nak start baca kitab tuan. Salah seorang pagi tadi. Ini cerita pagi tadi lah. Pagi tadi masjid panggil saya untuk buat start baca kitab. Bila start buat baca kitab ni, belum mukadimah, baru dia start baca kitab. Tengok-tengok siap dah meninggal dulu. Pagi tadi. Allahu akbar. Kita tak tahu bila kita nak mati juga. Baik, selesai. Semoga selawat dan salam, semoga selawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim Sayyidina Muhammad, telah selawat serta salam kesentiasa dicurahkan kepada baginda, semua nabi, seluruh keluarga baginda dan semua orang yang saleh. Selawat dan salam ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta juga segala nabi, serta juga ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta juga semua orang-orang yang saleh. Itu mukadimah kita. Baru dia kata amma ba'. Kita tahu apa maksud amma ba'? Sehubungan dengan itu, amma ba'du, ada berita selepas itu. Amma iaitu ambil daripada perkataan surah amma yatasaalun. Surah An-Naba. An-Naba itu adalah berita. Ba'du selepas itu, berita selepas itu. Kita dapat juga. Kalau dengar amma ba'du, tapi kita tak tahu, tak faham. Ya tak? Baik.
Selepas pada tu Allah dan musannif kita kata apa? Allah yang maha agung, yang maha mulia dan yang maha bijaksana, yang bermaksud. Kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat pula kepadamu. Ini dah masuk dah dalam muqaddimah zikr ataupun muqaddimah al-azkar. Muqaddimah zikir ada ingatlah kamu kepadaku, kata Allah. Ada nescaya aku akan ingat kepadamu. Tuan-tuan, ada orang silap faham dalam ini ayat dalam surah Al-Baqarah. Ada dalam surah Al-Baqarah ada orang silap ayat dengan ini ayat. Dia kata apa? Hanyalah aku ingat pada Allah, tak perlu aku sembahyang. Ada ni ajaran sesat. Sebab apa? Dia kata Quran dia sebut ingat Allah Ta'ala je. Ada Quran tak sebut sembahyang. Quran ingat Allah Ta'ala je. Maka di situ dia sebut ingat Allah, ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat pula kepadamu. Ada dia silap faham kat situ. Ada dia baca dan bila dia baca maksud dia, ada dia tak faham bahasa, dia tak tahu bahasa Arab itu lebih kaya dan banyak maksud. Ada bila banyak maksud dia, kita terlupa. Ada bila kita terlupa, tuan-tuan, mulalah mereka cerita dengan bil akal. Ada boleh lah. Tuan-tuan rasa macam ngantuk ya? Tuan-tuan nak cerita pasal haji ke? Dia tak ada kaitan ni. Macam mana saya nak bohong? Tak ada kaitan. Cuba ada, kalau ada kaitan boleh senang cerita, tapi tak ada kaitan, minta maaf lah. Jadi bagi tahu saja dah, kan? Tak tahulah kok ada kaitan lagi kita ceritalah, tapi dalam bab zikir pasal apa nak cerita bab tamu haji. Kan? Tapi mungkinlah kepercayaan ada, kepercayaan di mana-mana lah tuan-tuan. Di mana-mana ataupun asas bagi orang peniaga. Modal ada bagi orang peniaga bukan nombor satu duit. Nombor satu adalah based on trust. Ada bagi tahu orang peniaga, dia tahu lah based on trust. You ada duit sekalipun, kau ada duit sekalipun, tapi kita tidak ada trust, iaitu kepercayaan orang tambah peniaga kita. Ada sabar dengan kita, tuan-tuan. Ada kita juga mana ustaz-ustaz, dia pun nak bagi orang nak bagi percaya pada dia. Trust tu penting dulu. Melalui apa? Melalui ilmu. Ada. Kalau orang tak ada trust, tuan-tuan, tak ada kepercayaan, orang tak jemput saya. Ada. Kepercayaan tu kita ada. Ada. Jadi sekurang-kurangnya adanya amanah. Ada. La imana, tidak ada iman, kata Nabi, kalaulah dirinya tidak ada amanah. Ada. Itu Nabi sebut. Buka dalam kitab hadis 40 karangan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Ada, saya buka, saya suruh bagi tahu. Ada. Bila cerita buka kitab ni, cerita sikitlah. Ada, tak sambung ni. Ada orang soal saya 2-3 hari ni, ada orang soal saya tentang zakat, tentang sahabat-sahabat Nabi, tentang sahabat-sahabat Nabi. Lepas tu ada orang tanya saya tentang 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga, dan minta juga apa amalan dia. Ada, dia nak cerita, tanya saya bang sahabat. Inilah dia marah pada saya cerita lah. Ada, dia marah pada saya, dan saya cakap, saya bagi tahu rujukan ininya. Okey, buka dalam kitab hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Buka dalam hadis 40. Dalam hadis 40 itu, tak silap saya hadis yang ke-20 ataupun hadis yang ke-18. Antara 18 hingga 20 tu menceritakan cerita sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada daripada Sayyidina Abu Bakar sampai ke Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ada kullu jannah. Ada. Jadi saya ni jenis yang malas type. Ada, saya katalah bukalah syarat, iaitu bukalah kitab tu sekian-sekian. Lepas saya malas type, nak buat jodoh, saya nak malas type. Ada, kalau nak cerita daripada hadis tu, tuan-tuan, oi banyak. Nak suruh kita tuan-tuan tidak dah. Jadi saya bagilah tahu kat situ. Ada, iaitu kitab sekian-sekian banding buka. Ada. Jadi juga macam guru saya. Guru saya dia bagi tahu, okey, kitab ni sekian. Okey, balik
buka rojak. Jadi kita pun baliklah, kita nak tahu daripada perkataan siapa ke siapa, siapa ke siapa. Jadi kita buka sekurang-kurangnya tuan-tuan, rahmat ada. Kita buka kitab, kita buka kitab, kita baca. Kok kalau dalam kitab kita buka, kita baca tu tuan-tuan, ada terselip yang kita tak tahu menjadi tahu. Ada selip yang tak tahu jadi tahu. Itu seronok tuan-tuan bila kita sebut kitab tuan-tuan, buka kitab. Baik, sambung. Kita ada masa 20 minit lagi. Hari ni berhenti awal. Ada makan nanti. Ada makan tuan-tuan, tak boleh lama-lama pergi. Nanti kan jam. Tuan-tuan lenguh sana, lenguh sini, lenguh sana. Okey, baik, sambung. Itu saya meringkaskan mukadimah ini supaya kita cepatlah kita nak ni. Bukan syarat untuk khatam ni cepat tuan-tuan. Syarat baca kitab bukan syarat khatam. Syarat dia nak bagi faham. Ada kalanya orang suka kita khatam kitab. Kau nak khatam berapa kitab? Aku biasa lah 20. Tanya Imam kitab tu. Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Sunan Ibn Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai. Kita hadis Sunan semua dia khatam. Dalam kali kita tanya pula, dalam Imam Tirmizi ada, dalam Sunan Imam Tirmizi ada berapa bab? Ada 20. Saya kat khatam semua, dia khatam dah. Imam Bukhari, Sunan itu kitab Imam Bukhari ada 4 jilid. Jadi dalam 4 jilid tuan-tuan ada dalam berapa bab? Ada 34 bab. Ada 34 bab pecah pada berapa banyak? Tuan-tuan betul-betul. Setakat khatam tidak ini. Baik, selesai. Qala Mu'allim rahimahullah ta'ala. Dengan kedua ayat ini. Dua ayat mana? Terlepas pandang Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang dengan bermaksud, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku. Itu ayat biasa tuan-tuan biasa dengar, iaitu wa ma khalaqtul jins wal insan illa liya'budun. Tuan-tuan, kalau kita nak syarah ayat tu tuan-tuan, tidak aku jadikan manusia, tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan supaya memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala. Ambil perkataan iaitu illa liya'budun. Ambil perkataan illa liya'budun itu memperhambakan, menyembah aku, supaya mereka itu menyembah aku ataupun memperhambakan diri kepada aku. Kita buka dalam surah Al-Baqarah, Allah firman apa? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, Allah firman situ, wahai manusia, ubudu rabbakumul ladzi, tunduk sujud kepada Tuhan kalian. Tuhan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbakumul ladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Kita sekarang ni tuan-tuan, adakah betul kita hamba Allah Ta'ala? Kita bicara tentang subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 'abdihi daripada masjid pada malam hari, daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, tak pernah Allah buat silap. Atas apa segala arahan dia. Maka arahan daripada situ tuan-tuan, iaitu dimi'rajkan oleh Allah dimi'rajkan Nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia cerita sejarah ni tuan-tuan, banyak lama. Jadi kalau tuan-tuan nak dengar ceramah Isra Mi'raj saya pada 28 hari bulan, Masjid Bandar Sultan Sulaiman. Kat mana Bandar Sultan Sulaiman? Port Klang tuan-tuan datang sana. Saya akan ceritalah tentang sejarah-sejarah Nabi macam mana. Saya bawakan ada 7 hadis yang daripada Imam Muslim,
Ada 7 hadis dalam kitab Imam Muslim tentang cerita tentang Isra wal Mi'raj. Maka sampai ke Sidratul Muntaha. Selesai, sampai ke Sidratul Muntaha, maka Allah perintahkan supaya sembahyang. Sampai ke Nabi SAW turun, patah balik turun, patah balik turun, patah balik, dapat Nabi SAW 5 waktu. Cuba bayangkan, asal pada 50 waktu, dapat Nabi diskaun 5 waktu. Itu pun Allah perintah pada hamba dia memperhambakan, iaitu illa liya'budun, supaya kita ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia lagi tak mampu. Betul, memang benar apa kata-kata Nabi Musa AS. Wahai Muhammad, umat kamu tidak mampu nak buat 5 solat sekaligus, 5 waktu dalam masa satu hari. Kita buka tuan-tuan, kita lihat anak-anak muda. Saya bukan nak cerita lah, bila anak-anak muda tuan-tuan, bila tidak serahkan iman pada mereka ni, maka mereka ni akan terguling dan tergelincir. Kita dibagi-bagi orang jemaah-jemaah ni tuan-tuan, kita buat satu program anak muda bersama surau, anak muda bersama Islam. Mudah-mudahan kita ada esok ni tuan-tuan, Allah akan tanya apa sumbangan kalian dalam agama. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, aku pernah menganjurkan camp pemuda ataupun sebagainya. Jadi tuan-tuan, nak dapatkan sembahyang 5 waktu pun ramai yang terguling. Ramai yang terguling. Sedangkan aku cipta manusia ini dan aku cipta jin dan manusia ini bukan saja-saja. Ada tujuan Allah suruh cipta, bagi cipta jin dan manusia ini illa liya'budun. Selesai. Boleh tak ringkas dia tu? Tuan-tuan nampak macam je kan? Benda kan? Kan saya cakap sesuatu tu. Itu sebab saya suka soal-soal jawab. Bila ringkasan menjadi dia tak banyak lah kita boleh soal jawab juga. Di antaranya bila mana kita duduk di dalam mengaji dalam surau. Mengaji dalam surau, kita kalau mengaji dekat sekolah, kita pergi sekolah, dah tentu tuan-tuan akan dapat kertas peperiksaan. Sini ada tak ustaz-ustaz bagi kertas peperiksaan pada tuan-tuan? Tak ada kan? Sebab apa tu tuan-tuan? Jadi ustaz-ustaz tu kenalah tanya, bertanya. Tambah-tambah lagi tuan-tuan, saya tak nampak tuan-tuan ada yang tidur. Saya biasanya kalau ada yang tidur tuan-tuan, saya tanya orang yang tidur tu, buat sembahyang. Syok tuan-tuan. Jadi dia kelam-kabut. Dia kelam-kabut tu tak. Dia saya jangan tidur. Bila dia tak tidur tu, dia cantik lah. Baik. Daripada segi itu saya meringkaskan. Jadilah boleh ceritalah juga Mukhtasar Al-Azkar. Boleh berpandai boleh. Baik, selesai pada itu. Dan dia kata, dan kedua-dua ayat ini, berdasarkan kedua-dua ayat ini, berdasarkan kedua-dua ayat ini, dapat diketahui bahawa keadaan seseorang hamba yang paling utama adalah berzikir kepada Allah, Tuhan alam semesta, dan menyibukkan diri dengan zikir-zikir yang tercantum di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para rasul. Ada satu ulama tarekat, saya tak ingat nama dia. Ada satu ulama tarekat. Dia ni tuan-tuan, satu hari ni tuan-tuan, daripada pagi dia start bangun pagi ni, dia dengan kalimah la ilaha illallah ni tak boleh berhenti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lidah dia tuan-tuan, sehingga dia nak masuk ke dalam tandas, dia terpaksa gigit lidah dia sebab terlalu biasa dengan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak masuk dalam tandas terpaksa gigit lidah. Kita tuan-tuan tergigit lidah masa makan. Masa makan tergigit lidah tuan-tuan. Itu kita. Maka ulama tarekat lah biasa yang berzikir-zikir ni, kuat berzikir ni. Sebab apa? Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa yang paling afdal, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Tak ada ustaz yang kita boleh zikir sambil terbang. Tak ada lah.
Tuan, kalau tuan-tuan nak zikir sambil terbang, tuan-tuan cari hal lain. Ada, tuan-tuan cari tumbuh lain. Saya tak tahu. Ada, saya tak tahu. Saya mudah saya kata tak tahu. Ada, boleh zikir sambil terbang Ustaz? Ada ke amalan-amalan yang boleh zikir sambil terbang? Benda tuan, kita manusia, kita jalan atas kita jalan atas bumi. Ada pun dia cakap, ada Ustaz yang zikir boleh sampai kita jalan atas air. Betul. Ada, tuan-tuan bukan tak boleh nak jalan atas air. Tuan-tuan ambil apa ni, naik sampan, kita jalan atas sampan tu, jalan atas air, sama juga, kan? Maka di situ payahlah orang yang nak berlebihan dalam kita duduk nak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Maka zikir yang tercantum adalah zikir dalam hadis Nabi Rasulullah SAW memimpin para rasul. Ada Nabi SAW ni khatamun nubuwah, iaitu Nabi SAW ni khatamun nubuwah, penutup segala nabi. Adapun maksud khatamun nabi, adapun maksud ayat dia ataupun khatamun nubuwah, ada dua. Ada lagi banyak tuan perkataan Nabi akhir ni. Ada telah disebut di dalam kitab Asy-Syama'il rahimahullah, Syama'il Muhammadiyah, telah dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi ataupun Al-Imam At-Tirmidzi. Ada, samalah tu, orang yang sama, cuma beza namanya. Ada, dalam Syama'il ada sebut di dalam kitab itu, ada pun khatamun nabi ataupun khatamun nubuwah, ada nama-nama akhir bagi nabi. Kita boleh buka dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Baik, selesai. Selepas pada itu, para ulama radhiyallahu anhu banyak menulis mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan seorang Muslim seharian, kumpulan doa dan zikir yang ada di dalam banyak kitab dan dikenali luas oleh kalangan terpelajar. Namun, kitab-kitab tersebut akan terlalu besar dengan menyebut sanad-sanad dan hadis-hadis yang diulangi, sehingga semangat para pelajar untuk mempelajarinya menjadi lemah. Di sini saya maksudkan untuk memudahkan isi kitab-kitab tersebut bagi mereka. Tuan-tuan, kitab besar tu, yang besar-besar berjilid-jilid tu kan, ada diringkaskan, Imam Ghazali ringkaskan dalam kitab setebal ni. Hak besar-besar tu. Ada kitab-kitab yang kitab zikir ke apa, diringkaskan dalam satu kitab. Okey tuan-tuan, dalam kitab Al-Azkar ini ada mengandungi hadis, banyak hadis zikir, ada mengandungi hadis itu hadis sahih, ada pun juga hadis hasan sahih, ada pun juga hadis dhaif, ada hadis dhaif, ada juga. Nanti saya bicarakan tentang kenapa ada di hadis hasan, hadis dhaif, ada hasan sahih, ada pun sahih. Dan saya tak tahu, saya pernah bicara tentang hadis, tentang tingkatan-tingkatan hadis itu ke sini tidak? Tak pernah? Tak pernah? Kita pernah? Okey, senang ceritalah. Hadis hasan, hadis sahih dulu. Kita cerita hadis sahih. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, iaitu menghafal 1,200,000 hadis. Dia menghafal, iaitu bagi siapa yang melebihi 400,000 hadis, maka dia itu dinamakan Al-Hafiz di hadapan. Contoh dinamanya Muhammad bin Ismail. Al-Hafiz Muhammad Ismail. Nama Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Al-Hafiz Muhammad bin Ismail, itu Al-Hafiz yang depan. Dan dia menyaring, dia menyaring 1.2 juta. Sebut susahlah, 1.200.000 sudah cik, orang tak faham. 1.2 juta terus, betul 1.2 juta, 1.200.000. 1.2 juta tuan-tuan, dia saring selama 14 tahun. Ini kisah Sahih Bukhari, kisah Imam Bukhari telah dicatat di dalam kitab. Dan dia selama 14 tahun itu di dalam Masjidil Haram, dia nyaring 1.2 juta hadis. Maka dia letakkan di dalam kitabnya hanya berapa ribu tu kan? Siapa ingat? Bagi ada. Adik-adik ada kitab ni kan? Ni kitab
kitab berkaitan dengan ahli ilmi, bagi orang yang suka menuntut ilmu. Saya bagi kitab. Tak ada, kena pergi. Siapa nak hadiah, saya boleh bagi. Itu jawab soalan saya. Berapa hadis di dalam kitab Imam Bukhari? Ada yang pakai pun tak boleh jawab, sebab dia pakai Google. Tapi Google tu bukan ada yang sahih pun. Yang sahih ada pada saya ni. Ataupun memang tuan-tuan dah tahu. Tak tahu. Adalah, saya dah 3 kali dah soalan, tak ada orang nak ambil hadiah. Tuan-tuan tak minat kot. Ada 5,788 hadis. 5,788 hadis. Mengandungi 5,788 hadis, iaitu Imam Bukhari telah diriwayatkan dalam kitab dia. So dalam kitab dia ada 4 jilid kitab. Itu dalam kitab dia ada 34 bab. Dalam kitab itu ada 34 bab. Selesai. Dan dia kata hadis sahih ataupun kenapa jatuh martabat? Kenapa jatuh martabat? Sehingga ada yang jatuh dhaif, ada pun jatuh hasan. Okey tuan-tuan, bila mana dia buat saringan, Imam Bukhari buat saringan. Bila saringan-saringan tersebut tuan-tuan, dia adanya sanad. Tuan-tuan tahu kan? Ada sanad. Sanad dia apa? Yang membawa hadis tersebut. Dan membawa hadis tersebut, salah satu hadis, antara hadis tuan-tuan, sanad hadis di situ tuan-tuan adalah sebanyak 4 ataupun 5 orang. Paling banyak 7 orang yang bawa hadis tersebut. Maka imam-imam tersebutlah, imam-imam Bukhari, imam hadis ni menyaring daripada sanad itu sendiri. Daripada sanad itu sendiri sampai ke matan, dia buat kajian. Setelah kajian itu, dia yang mensahihkan. Dia nak tengok juga sama ada si perawi ini, periwayatan ini, ada tak salah seorang yang berbohong. Imam Bukhari cukup disiplin di dalam mengambil satu-satu hadis. Dia tengok kalau orang ni dalam keadaan dia fasik, dia confirm dia tak, walaupun itu hadis dia ambil juga, tapi dia akan jatuh martabat hadis tersebut. Ataupun orang ni Imam Bukhari jalan-jalan, tengok dia tengah minum kopi tuan-tuan. Minum kopi tepi kat kedai. So dia riwayat hadis kat Imam Bukhari tak terima. Dahsyat tuan-tuan. Dan dapat hadis Imam Bukhari sahih tak sahih. Antaranya kitab yang kedua, Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah selepas Al-Quran, kitab sahih adalah kitab hadis Bukhari. Hadis Bukhari. Selesai masalah tu. Jadi macam mana boleh ada hadis hasan, ada hadis dhaif? Sepanjang pengajian saya dan pengetahuan saya, bila mana tidak ada sokongan, lafaz itu tidak ada sokongan daripada mana-mana hadis ataupun mana-mana periwayatan yang siqah, yang ada kepercayaan. Daripada kepercayaan itu tidak ada, maka dia jatuhkan kedua dulu, iaitu hadis hasan. Maka tengok pada hadis tersebut, hadis itu ada ganjil, syaz, iaitu masuk ganjil. Syaz ni ganjil lah, ganjil itu lagi jatuhkan lagi martabat hadis. Tapi kita tuan-tuan, siapakah kita nak kata hadis dhaif tak boleh nak buat? Dia tetap hadis, cuma ketika itu perawi dia tu bermasalahan, sama ada masalah lupa ataupun hilang ingatan sekejap, ataupun dia nyanyuk ketika itu, ataupun ada permasalahan-masalahan lain. Itu dalam bab itu hadis itu, nak menyaring hadis itu. Habis. Ada lagi sebenarnya tuan, nantilah saya bagi tahu lagi. Pada akan datang. Baik, saya terus sambung. Dalam kitab ini saya berusaha untuk memaparkan secara ringkas. Saya memadamkan sebahagian daripada sanad-sanadnya. Saya memadamkan beberapa yang sanad daripada siapa diambil, daripada siapa. Kalau kita buka tuan-tuan, daripada hadis, mana-mana kita hadis yang original lah. Ada ke lokal ustaz? Bukan lokal, tapi cuma dia padamkan sanad. Dia padamkan sanad itu daripada siapa, periwayatan itu dipadamkan. Dipadamkan. Cuma apa? Cuma kita tak mau kita pening. Kalau kita buka dalam kitab Arab dia betul-betul, dalam kitab original Arab tu, maka an itu sanad-sanad dia. Boleh faham tak? Tak faham pun faham juga. Bagi lebih lagi tolong dulu.
Dan saya sebahagian besar sanadnya saya kerana diperuntukkan bagi mereka yang menekan ibadah dan tidak terlalu fokus pada pengetahuan akan sanad hadis. Bagi dalam hadis, dalam kitab ini, dia tidak fokuskan pada sanad-sanad hadis. Kita orang awam, bukan kita orang jenis yang memang ahlul hadis. Kan kita orang awam biasa je. Kita bukan ulama hadis pun. Jangan kira lah apa, jangan kira lah iaitu periwayatan-periwayatan hadis tu. Bila Imam Nawawi kadang takkanlah Imam Nawawi tak jumpa dia bagi tahu jugalah status hadis tersebut. Bukan dia tak bagi tahu hadis ni hadis dhaif, hadis ini hadis hasan, hadis ini hadis sahih. Dia bagi tahu di dalam kitab ni. Dia tak ada cakap dah sampai tidak bagi tahu tentang akan status hadis tersebut. Ada pun juga orang dikatakan ustaz di Malaysia. Saya memang nak kata ustaz-ustaz ni, tapi bila disebut depan saya tak boleh tahan lah. Dia kata adanya hadis hasan, adanya hadis sahih. Kenapa kita nak ambil hadis dhaif? Adanya amalan pada hadis sahih. Kenapa kita nak ambil hadis yang dhaif juga nak buat amalan? Sebab apa? Dalam bab apa tu kan? Dalam bab tahlil dia tu kan? Dalam bab tahlil dia bicara tentang dalam bab tahlil orang marah, tahlil orang marah. Siapa nak marah? Ada pula dia kata, ustaz, kalau buat tahlil ni bid'ah apa ni? Tuan-tuan baca dalam surah Al-Insan kata apa? Surah Al-Insan, surah Ta'amul Miskin, ataupun juga dalam surah Mudassir kata apa? Ma salakakum fi sakar qalu lam yakum minal musallin. Lagi selepas tu qalu lam yakum minal musallin wala ta'amun illa miskin, dan tidak pernah bagi makanan pun pada orang miskin. Kita buat tahlil, kita bagi orang makan sudah. Jangan kata bid'ah. Tuan-tuan akan jumpa di dalam kitab ni. Kita Imam Nawawi, siapa lebih alim dari Imam Nawawi ni? Dalam surau ni, sila angkat tangan. Sila angkat tangan. Dia lebih alim daripada Imam Nawawi. Sebelum dia alim daripada Imam Nawawi, saya nak tanya dulu, dia apa Quran? Imam Nawawi tuan bukan hafal Quran je tuan, hafal hadis. Dia dipanggil juga Al-Hakim. Imam Nawawi juga digelar nama Al-Hakim. Al-Hakim ni tuan, iaitu biasa dengan hadis-hadis ni. Dia juga yang biasa dengan hadis-hadis ni tuan, dia pakar di dalam hadis-hadis ni. Kita ni kelakar tuan, bukan pakar, kelakar. Kita nak kata Imam Nawawi tak betul. Habis selesai betul. Baik tu. Bahkan sebahagian besar daripada mereka justru kurang menyukainya. Ada sebahagian tak suka, ada sebahagian nak meringkaskan, iaitu meringkaskan hadis tersebut. Selain itu, kerana tujuan utama penulisan kitab ini adalah memberi pengetahuan tentang zikir, amalan dan waktu-waktunya. Kita berhenti dekat tu lah. Sikit je baca kitab tu kan. Kalau saya masuk muqaddimah tadi, bab subhanalladzi, surah Isra tuan, baca kitab satu perenggan. Kesian kat orang-orang yang sekarang musim surat merah. Ini berapa rejak? Berapa rejak? Berapa rejak tuan? Jangan telefon, kamu dah hafal ke? Okey, aja ni. Kursi lepas tu. Dapat pun kurang 29. Saya nak bagi semua ni kalau orang boleh jawab, tak boleh jawab. Tak faham. Saya nak. Okey, kita berhenti setakat tu. InsyaAllah dia kata, InsyaAllah kita akan sambungkan lagi. Sambung pada perenggan dia kata.
Namun demikian insya-Allah saya akan menyebutkan sesuatu sebagai pengganti sanad yang jauh lebih penting dan bagi banyak insya-Allah. Itu setakat. Buku surat yang mukadimah ni buku surat dulu. Ada pen, siapa boleh bantu saya pinjam pen? Ada pen? Apa tu? Pensel ke pen? Pensel. Hari berapa bulan? 14. Okey. Selesai. Dah?